Buletin pagi 16 Disember, anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama pagi ini: sistem sokongan untuk ibu bapa bekerja punya anak pengidap kanser. Dan kejuaraan AFF Suzuki 2018, The Golden Dragons kecewakan Harimau Melaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kejuaraan AFF Suzuki 2018, hasrat pasukan kebangsaan menjulang trofi AFF Suzuki 2018 tidak kesampaian apabila dikecewakan Vietnam dalam perlawanan akhir kedua dengan keputusan 1-0 sekaligus akur dengan agregat 3-2 memihak tuan rumah yang memenangi kejohanan buat kali kedua selepas kali terakhir melakukannya pada 2008. Dalam pertemuan kedua yang berlangsung di Stadium National Mai Dinh, Hanoi, Vietnam, 15 buah rumah di tebing Sungai Golok mula dilimpahi air sekaligus berisiko untuk diduduki dan penghuninya dijangka dipindahkan pada bila-bila masa. Menurut Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang Zaini Samad, pihaknya telah menyediakan bot penyelamat dan kenderaan pacuan 4 roda bersama 29 anggota bertugas 24 jam bagi membantu sekiranya mangsa banjir perlu dipindahkan. Hujan lebat berterusan menyebabkan paras Sungai Golok di Rantau Panjang, Kelantan meningkat dan melimpah di 5 kampung, iaitu Kampung Lacang, Kampung Jejawi, Kampung Bongor, Kampung Tersang dan Kampung Putat 7. Persiapan untuk banjir di Rantau Panjang iaitu kekuatan anggota di Balai Bomba Rantau Panjang seramai 29 anggota, kekuatan logistik 3 bot penyelamat dan 3 bot aluminium penyelamat dan 1 bot fiber, dan manakala kenderaan penarik iaitu 1 Hilux, 1 Pajero dan 1 kenderaan darat lori Highcom Handalan. Dan paras air terkini di Sungai Golok 8.72 telah melepasi paras amaran dan hampir kepada paras bahaya. Buat masa ini, semua laluan ke kampung itu masih boleh dilalui kenderaan ringan dan tiada lagi mangsa berpindah ke pusat pemindahan. Sementara itu, hujan lebat berterusan di beberapa kawasan Hulu Terengganu dan Dungun menyebabkan 2 daerah itu kembali dilanda banjir. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, 4 pusat pemindahan sementara dibuka sejak malam tadi yang menempatkan 149 mangsa daripada 39 keluarga. 3 PPS di Hulu Terengganu ialah di Kampung Sekayu yang menempatkan 45 orang daripada 10 keluarga, Balai Raya Kampung Pelandan 22 orang daripada 7 keluarga dan PPS Kampung Pengkalan Ajal 50 orang daripada 15 keluarga. Manakala 1 PPS di Dungun pula ialah di Surau Bersolama yang menempatkan 32 orang daripada 7 keluarga. Sementara itu, Jabatan Pengairan dan Saliran melalui portal sama pula melaporkan Sungai Nerus di Kampung Langkap Setiu telah melepasi paras bahaya apabila merekodkan bacaan setinggi 21.02 meter berbanding paras bahaya 21 meter. Beberapa sungai utama lain juga kekal melepasi paras amaran setakat ini. Sungai Besut di Jambatan Keruak merekodkan bacaan setinggi 34.48 meter berbanding paras amaran 34 meter. Sungai Calok di Jambatan Calok di daerah Setiu kini setinggi 7.89 meter dan Sungai Telemong di Kuala Ping, Hulu Terengganu setinggi 19.68 meter. Satu sistem sokongan untuk ibu bapa akan dibentuk bagi membantu mereka yang bekerja dan mempunyai anak yang menghidap penyakit kanser. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hannah Yeoh berkata, kementeriannya akan membawa perkara itu untuk dipertimbangkan bagi memberi sokongan kepada ibu bapa bukan sahaja dari segi kewangan, malah dari segi sokongan moral dan mental.
kes-kes salah seorang daripada ibu bapa perlu mendapatkan leave yang panjang untuk cuti kerana kena jaga kan, dan kadang-kadang masuk sini 3 minggu. Jadi kerja mereka akan terganggu dan pastinya gaji mereka untuk satu rumah akan juga terganggulah. Jadi kita akan membawa isu ini untuk mempertimbangkan bagaimana kerajaan dan juga pihak NGO boleh bersama untuk melihat bagaimana kita boleh membentuk satu sistem sokongan, support structure untuk ibu bapa. Bukan saja dari segi kewangan tetapi moral dan mental support juga. Beliau terdahulu melawat Ward Pediatric Hospital Kuala Lumpur HKL. Jelasnya ibu bapa yang bekerja perlu mengambil cuti yang lama sehingga kan ada mengambil cuti 3 minggu bagi menjaga anak mereka dan ia secara tidak langsung mampu mengganggu kerja mereka serta memberi impak kepada pendapatan bulanan. Berdasarkan rekod tahun ini sahaja, kira-kira 2,000 kanak-kanak berdaftar di Hospital Kuala Lumpur menghidap penyakit kanser. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa dengan kerjasama Pertubuhan Pemandu Pengusaha Teksi, Limousin dan Kereta Sewa Malaysia (PTKMA) melancarkan sebuah aplikasi e-hailing Call Me. Aplikasi berperanan mempromosi, mengiklan dan memperkenalkan perkhidmatan teksi kepada masyarakat. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook berkata pelancaran aplikasi Call Me berupaya membantu pemandu teksi khususnya di KLIA ke arah satu pendekatan lebih moden sekaligus dapat bersaing dengan perkhidmatan e-hailing yang lain. Mengapa sekarang ini orang ramai menggunakan e-hailing? Sebab dia salah satu sebabnya ialah dia tahu berapa harga yang dia akan bayar. So kalau taksi tradisional mungkin ada kes-kes yang terlebih charge dan sebagainya. Ini yang menyebabkan ada orang ramai yang berasa waspada. So dengan adanya e-hailing ini, sistem e-hailing ini, saya yakin dia akan membantu pemandu-pemandu taksi tradisional. Beliau terdahulu merasmikan projek aplikasi e-hailing Call Me di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA di Sepang, Selangor. Hadir sama Presiden Angkasa Datuk Abdul Fattah Abdullah dan Pengerusi Koperasi PTKMA Muhammad Syahi Abdul Aziz. Aplikasi Call Me dibangunkan untuk meningkatkan perkhidmatan industri teksi dan kereta sewa koperasi sedia ada dan dijangka memberi impak positif kepada koperasi yang berteraskan fungsi pengangkutan. Majikan boleh dikenakan tindakan tegas sekiranya disabitkan dengan kesalahan menggaji kanak-kanak di bawah umur 16 tahun. Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran berkata perkara itu terkandung menerusi Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Kurungan Pekerjaan Pindaan 2018 yang diluluskan di Dewan Rakyat Oktober lalu. Akta yang baru ini belum diluluskan oleh Dewan Negara. Telah diluluskan oleh Dewan Rakyat tetapi belum diluluskan oleh Dewan Negara yang akan mungkin diluluskan pada 19 hari bulan ini. Jika sedemikian, seorang yang kurang dari umur 16 umur tidak dibenarkan bekerja. Jelas Kulasegaran pindaan akta itu dilakukan selaras dengan Undang-Undang Buruh Antarabangsa. Pindaan itu membolehkan majikan berdepan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau maksimum 5 tahun bagi kesalahan berulang. Hukuman denda juga dinaikkan kepada tidak melebihi RM50,000. Akta bertujuan melindungi kanak-kanak dan orang muda daripada dieksploitasi dan didiskriminasi. Kulasegaran terdahulu hadir pada majlis penyerahan cek faedah pengurusan mayat kepada balu dan waris mangsa tragedi kebakaran premis kedai di Ipoh Selasa lalu. Hadir sama Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang turut menyampaikan sumbangan kepada keluarga mangsa. Insiden itu mengorbankan 6 mangsa termasuk 4 pelajar sekolah berusia 15 dan 16 tahun. Semua pelajar berkenaan bekerja sambilan sempena cuti sekolah. Sajian Thailand yang sangat mudah dan cepat kini mendapat tempat di negeri Cik Siti Wan Kembang. Miang Pla Pau atau laksa ikan bakar menjadi tarikan baru. Apatah lagi, Miang Pla Pau berpotensi untuk dimajukan kerana menepati selera penduduk tempatan.
Menurut peniaga kedai makan Zaleha Arifin, 32 tahun, dia baru memperkenalkan menu Miang Plapau kurang seminggu di kedainya atas permintaan pelanggan. Menu Miang Plapau ini berasal dari daerah Chiang Mai, Thailand. Biasa dia Chiang Mai tu dia cuaca dia sejuk dan di sana dia orang kurang makan nasi, pulut, laksa. Dia makan dengan lebih kepada sayuran dan juga laksa lah daripada nasi tu. Lauk dengan sayur. 3 jenis daun iaitu limau purut, selasih dan pandan digunakan bagi mengurangkan bau hanyir ikan. Bagi merangupkan lagi ikan sebelum dibakar, dilumurkan garam dan tepung gandum. Miang Plapau akan dimakan bersama bihun dan juga laksa siam dan juga sos hijau. Bahan utama untuk membuat sos hijau adalah akar ketumbar, daun ketumbar, cili hijau, gula Thai, bawang putih jeruk, air limau nipis dan juga sos ikan. Dan bahan-bahan ini akan dikisar. Selain dibakar, ikan boleh digoreng atau dikukus. Bagi memenuhi selera masyarakat tempatan, Miang Plapau boleh dimakan bersama nasi putih ditambah sambal belacan. Harga ikan bergantung kepada jenis dan saiz, mencecah sehingga RM35 seekor. Membesar dalam keluarga sederhana dan tiada gadget untuk mengisi masa lapang. Sebaliknya, waktu terluang dengan gelak tawa bersama rakan seusia ketika bermain baling slipper, teng-teng dan memancing ikan. Semua aktiviti dikongsi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun ketika cuti persekolahan. Kebiasaannya pada awal pagi mereka ke kebun menemani ibu dan ayah menerohi getah. Namun pada sebelah petang menghampiri jam 5 selesai kerja sekolah, mereka sudah bersedia untuk keluar bermain. Senario seperti ini sukar dilihat di kawasan bandar. Tetapi anak-anak kampung ini membuktikan mereka boleh menghabiskan masa lapang tanpa menyentuh gadget. Selalu cuti sekolah kita buat apa? Buat kerja sekolah. Cikgu bagi kerja sekolah tu buat. Lepas tu petang baru main. Petang baru main atau nak baca buku pun boleh. Bagi kanak-kanak pada era alaf baru, mungkin ada yang tidak kenal dengan permainan ini. Tetapi bagi kanak-kanak membesar pada era 60 hingga 90-an, 7 slipper, galah panjang, teng-teng atau 0 point antara permainan tradisi yang menggamit nostalgia. Keseronokan bermain diwarnai dengan sorakan, terjatuh dan keberanian berdepan kesakitan di baling slipper. Main apa kalau kawan ramai? Mi tidur kasut, mi tidur ting. Kenapa tak pergi main dekat garden? Sebab jauh. Lepas tu? Tak ada kawan. Dekat sini ramai kawan lah. Ramai. Ramai tak kawan? Ramai. Main apa kat sini? Tujuh kasut, tujuh tin, main lompat. Percaya atau tidak, kanak-kanak ini tidak memiliki dan tidak pernah bermain gadget. Dibesarkan dalam suasana kampung di pinggir bandar. Selain bermain, aktiviti cuti sekolah mereka tetap menyeronokkan apabila dihabisi dengan memancing ikan di sawah dan mengutip biji getah. Ironinya, jika hasil diperoleh lebih, ikan seperti keli dan haruan serta biji getah akan dijual untuk membeli keperluan sekolah tahun hadapan. Laporan antarabangsa. Tentera Israel melancarkan serangan ke atas sebuah kem pelarian Amari di Bandar Ramallah, tebing barat awal pagi semalam yang menempatkan bangunan milik keluarga Abdul Hamid. Mereka mendakwa anak lelaki keluarga itu, Islam Abdul Hamid, terbabit membunuh seorang tentera rejim ketika serbuan di kem itu dijalankan pada Jun lalu. Penunjuk perasaan yang mempertahankan bangunan itu daripada dibolosi tentera rejim dipukul dan dikasari. Bangunan berkenaan kemudian diletupkan pada pukul 9.30 pagi waktu tempatan. Penduduk di kem berkenaan bertindak balas dengan membaling batu kepada tentera rejim. Namun akhirnya mengalami kecederaan apabila gas pemedih mata dan bom tangan dilepaskan. Sekurang-kurangnya 10 orang cedera dalam kejadian itu.
Penunjuk perasaan vest kuning kembali bertempur dengan anggota keselamatan di Paris masuk minggu ke-5 bantahan. Ketegangan tercetus apabila anggota polis yang berkawal dikatakan cuba menghalang perarakan kumpulan berkenaan. Tunjuk perasaan vest kuning diteruskan biarpun selepas pengumuman Presiden Emmanuel Macron. Pengumuman Macron mengenai inisiatif kewangan baru bertujuan untuk menghentikan gerakan membantah pentadbirannya. Beliau juga menyeru agar tunjuk perasaan ini dihentikan pasca serangan tembakan di pasar Christmas di Strasbourg yang mengorbankan 4 nyawa. Ratusan penunjuk perasaan dilihat berkumpul di lokasi pelancongan termasuk di Champs-Élysées dan Arc de Triomphe. Kawalan keselamatan diperketatkan dengan kekuatan 8,000 anggota keselamatan. Tunjuk perasaan turut disertai 5 wanita yang berpakaian seperti simbol negara itu Mary Ann dengan mendedahkan bahagian dada. Sektor pendidikan tinggi Columbia akan menerima peruntukan. Peruntukan tambahan $1.4 bilion Amerika selama tempoh 4 tahun pentadbiran Presiden Ivan Duque. Keputusan itu dicapai melalui puluhan rundingan antara kerajaan dan wakil pelajar serta pendidik di negara itu sebagai langkah untuk menghentikan tunjuk perasaan yang telah berlarutan sehingga 10 minggu. Tunjuk perasaan mingguan itu telah menyaksikan pertempuran antara gerakan pelajar dari 32 universiti awam negara itu dengan anggota keselamatan. Duque yang mengambil alih pentadbiran Columbia sejak Ogos lalu berikrar untuk memperbaiki sistem pendidikan. Dianggarkan $13 bilion Amerika atau 13% dari belanjawan 2019 diperuntukkan untuk sektor pendidikan. Llegó un acuerdo con los dirigentes universitarios. Penyanyi Shakira didakwa mengelak dari membayar cukai di Sepanyol sebanyak 14.5 juta euro di antara 2012 dan 2014. Siasatan kes hampir setahun itu mempersoalkan lokasi kediaman bintang kelahiran Colombia berkenaan. Shakira menghabiskan kebanyakan masa bersama pasangannya pemain bola sepak terkemuka Gerard Piqué dan keluarga mereka di Sepanyol sedangkan kediaman rasminya terletak di Bahamas. Kadar cukai di Bahamas jauh lebih rendah berbanding di Sepanyol. Menurut peguam, penyanyi berkenaan menetap di pelbagai tempat sepanjang kerjaya profesionalnya. Shakira menafikan dia adalah penduduk tetap Sepanyol sekaligus mendakwa pihak berkuasa menggunakannya untuk menakutkan pembayar cukai lain. Pendakwa raya mengemukakan tuntutan supaya penyanyi itu membayar bon 19.4 juta euro atau 91 juta ringgit jumlah hutang cukai termasuk 33% mengikut undang-undang Sepanyol. Bertemu kembali. Laporan Tamasha Sukan Universiti ASEAN AUG 2018 di Naypyidaw, Myanmar. Skuad olahraga menambah 2 lagi pingat emas, 3 perak dan 4 gangsa pada hari ketiga saingan. Tambahan pingat emas terus diharapkan skuad olahraga bagi melengkapkan sasaran 10 pingat emas yang ditetapkan. Hari ini 2 pingat emas diraih menerusi acara lompat tinggi wanita dan 400 meter lari berpagar lelaki. Dalam acara lompat tinggi, pemegang rekod kebangsaan Yap Sin Yi bersaing bersama Noliana Kamarudin. Namun Noliana lebih menyinar berjaya melepasi ketinggian 1.80 meter bagi memastikan pingat emas dalam genggaman. Sementara Sin Yi akur dengan pingat gangsa. Noliana cuba mencabar rekod kebangsaan Sin Yi 1.83 meter bagaimanapun tidak berjaya dalam 3 percubaan. Tekilan sikit. Mungkin hari ini tak ada rezeki nak buat rekod untuk tahun ini, jadi rasa kurang puas hati lah. Saya amat gembira pada performance Liana sebab memang kalau cakap nak menang ke kalah ini bukan sangat penting lah. Yang paling penting yang result yang kita bagi punya effort and then apa yang kita bagi dan apalah output dia. Sebelum itu emas keempat skuad olahraga diraih dalam acara 400 meter lari berpagar lelaki. Muhammad Firdaus Azam mencetak masa 53.37 saat. Perak turut diraih atlet negara Farhan Mafsham Zah.
Dalam pada itu, Siti Ansyah Nura Rahis meraih pingat perak dalam acara merejam lembing. Pada penampilan pertamanya di AUG, pelajar Universiti Putra Malaysia ini mencatat rejaman sejauh 42.30 meter sekaligus memperbaharui catatan terbaiknya. Pingat gangsa turut dimenangi atlet Malaysia Fatin Nur Syahira Cik Rahim yang mencatat 39.95 meter. Alhamdulillah, saya sangat berpuas hati sebab ini personal best saya yang baru. Yang sebelum ni 41 meter saya buat di Sukma dan kali ini saya buat lagi 42 meter tadi dalam balingan yang keempat. Saingan olahraga akan menutup tirainya hari ini dan pastinya skuad negara berusaha untuk memastikan sasaran 10 pingat emas berjaya dicapai. Terus ikuti Bulletin TV3 di platform YouTube dan media sosial kami. Tidak ramai kalangan kita yang mahir membalut hadiah. Jadi kami paparkan pelbagai teknik mudah dan ringkas sebagai penutup Bulletin pagi hari ini. Dengan itu, saya Siti Khadijah Jaafar. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.